Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 62. Muka surat 62, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian yang banyak taubat. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Artinya, dan taubat oleh kamu, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hi sekalian orang yang beriman. Hi sekalian orang yang beriman, wahai sekalian orang yang beriman. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Terjemahan dia, artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia Allah Ta'ala akan sekalian yang banyak taubat. Orang yang banyak taubat Tuhan kasih. Banyak taubat ini sebab kita ni banyak dosa, kita banyak kesalahan. Jadi apabila kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita banyak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala kasih. Sebaliknya, kalau tidak bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan kasih, maka jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, dikasihi oleh Allah adalah dengan perbanyakkan taubat. Walaupun apabila kita pelihara sungguh-sungguh, kita jaga sungguh-sungguh agama kita, jaga yang pertamanya daripada pegangan yang terpesong. Pegangan yang terpesong itulah sebesar-besar dosa. Tak ada lah. Apabila lengkap dengan ilmu akidah, berakidah dengan akidah yang sebenar, tidak adalah pegangan-pegangan yang terpesong yang berdosa besar. Kemudian hak dosa-dosa besar hak zahir
tinggal semayang, tinggal puasa, zakat tak bayar. Tu tak ada lah waktunya. Dia sebesar zahir laginya riba, rasuah, minum arak, berjudi, berzina, tu pun tak ada lah orang yang dalam keadaan pelihara agama. Cerita ni orang yang pelihara agama. Kemudian nak kena pelihara pula lah daripada dosa-dosa hati, dosa besar, riya, ujub, takabur, hasad. Kemudian nak pelihara pula anggota-anggota yang ada di kita ni, mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Yang mana banyaknya lah dosa-dosa yang kecil yang berlaku kepada kita, yang mana kebanyakan ulama menyatakan bahawa dosa kecil sekalipun wajib bertaubat. Di atas tu sudah dibicarakan, dan bahawasanya taubah itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa sekalipun dosa kecil. Dosa kecil pun wajib bertaubat. Maka di kita ni banyaklah berlaku dosa kecil, wajib bertaubat. Bila dosa kecil banyak berlaku, bertaubat, maka banyaklah bertaubat akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang dipelihara oleh Allah, ni orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dipelihara oleh Allah, para aulia contohnya, mereka tidak ada dosa syariah, tapi mereka sentiasa kembali kepada Allah dengan taubat daripada umpama kelalaian, walaupun kelalaian hanya sesaat, sebab bagi mereka sudah jauh daripada Allah, berdosa. Mereka pun banyak bertaubat, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni syariah taubat daripada zunub, taubat daripada dosa-dosa zahir dan batin. Adapun bagi mereka yang sampai maqam aulia, mereka taubat daripada ghafalah, tapi mereka banyak taubat kembali kepada Allah dengan daripada kelalaian walaupun sesaat. Itu kedudukan mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni banyak kesalahan, banyak dosa, banyak bertaubat dengan Allah, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengampuni dosa orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala akan kurniakan pahala. Sebab taubat adalah ibadah batin yang wajib, yang dijanjikan dengan pahala, dan dijanjikan dengan pahala. Kemudian terlepas daripada seksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas taubah diterima oleh Allah, itu diserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ta'ala melepaskan seseorang daripada seksaan adalah kesemuanya kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat-sangat mengharap taubah kita diterima oleh Allah, maka kita lepaslah daripada diseksa pada hari akhirat. Seseorang yang dilepaskan daripada seksa pada hari akhirat ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah kepada limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala berjanji, maka apabila Allah Ta'ala berjanji, Allah Ta'ala mustahil sama sekali memungkiri janji. Tapi apa yang Allah Ta'ala kurniakan, kesemuanya adalah datang daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak taubah. Kemudian disambung ayat itu, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang banyak menyucikan.
Mereka yang banyak menyucikan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang menyucikan diri. Mana menyucikan diri? Hak zahir, menyucikan diri daripada sifat-sifat kecelaan. Orang yang suci zahir, orang yang suci hati, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhibbul mutatahhirin, Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang menyucikan diri mereka pada zahir dan menyucikan hati mereka daripada sifat kecelaan. Tetapi kesucian yang pertama, waktu permulaan, kesucian akidah, itu yang pertama. Yang pertama adalah kesucian akidah. Akidah yang khalis, akidah yang licin, akidah yang bersih. Dia khalis, licin, bersih. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Apa dia? Akidah yang suci, akidah yang bersih. Itulah kesucian yang pertama. Pergi kepada kesucian zahir, pergilah pula kepada kemuncak kesucian hati, tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang pertama-tamanya adalah kesucian akidah, kesucian pegangan. Kalaulah berakidah dengan akidah yang terpesong, tak ada lah, tak ada bicara. Taubah pun tidak dibicara, kesucian zahir pun tidak dibicara, kesucian hati daripada riak, wujud, takabur pun tidak akan dibicara. Kalau hati tidak suci bersih daripada pegangan yang terpesong, itu kesucian yang pertama. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Di hujung ayatnya, la'allakum tuflihun. Artinya, dan taubah oleh kamu. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubah oleh kamu dengan sirah amal. Dengan sirah amar, Tuhan perintah taubah oleh kamu. Ini menjadi dalil bahawa taubah hukumnya adalah wajib. Wa tubu ilallah, dan bertaubah oleh kamu, perintah. Di dalam ayat yang lain pula, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada. Itu perintah Al-Quran dengan fi'il amar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum tu. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah sebagai taubah yang sebenar-benarnya. Itu perintah Al-Quran, menjadi dalil bahawa taubah adalah wajib. Taubah wajib ijma' ulama dengan perintah Al-Quran. Dan taubah oleh kamu kepada Allah sekalian kamu, hei sekalian yang beriman. Hei, wahai sekalian yang beriman. Allah Ta'ala perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil Al-Quran berkaitan dengan perintah taubah. Kemudian didatangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-thaibu minadz-dzambi kamal la zanbalah. Artinya, orang yang taubah daripada dosa, orang yang taubah daripada dosa, seperti mereka yang tiada berdosa. Orang yang bertaubah daripada dosa dengan taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benarnya, yang melengkapkan syarat dan rukun, taubah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubah ni, Nabi kata,
seperti mereka yang tiada berdosa. Seperti ini pada pihak bersih, pada pihak suci dari dosa, seolah-olahnya orang ni tidak pernah berdosa. Orang ni tidak pernah berdosa. Bukan kata kalau dunia tu, dunia kalau tapi waktu selepas ada hukuman dia ada rekod tau, dia ada rekod. Oh ni tak ada ni, Allah ampuni dosa sampai di mahsyar tak berdosa, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bukan ada paruk, tak ada. Bukan ada tanda lama, tak ada. Apabila orang yang taubah dengan taubah yang sempurna, Allah telah ampun dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Seolah-olahnya dia tidak pernah melakukan dosa. Makna apa ni? Tak ada kesan, tak ada tandaan, tak ada paru dengan taubah yang sebenar. Kemudian didatangkan pula hak hadis Nabi, hak berkaitan dengan perintah. Hak tadi didatangkan ayat Al-Quran, hak berkaitan dengan perintah, perintah taubah. Ini hadis Nabi, hak berkaitan dengan perintah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Artinya, yang mana manusia, yang mana manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubah oleh kamu kepada Allah. Ini perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi perintah ayat Al-Quran, Allah memerintahkan supaya bertaubat, disusuli pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintah supaya bertaubat. Kenapa Nabi perintah supaya bertaubat? Maka yakni kerana bahawasanya aku taubah kepadanya, kepada Allah, pada satu hari 100 kali. Aku bertaubah kepada Allah pada satu harinya 100 kali. Nabi taubah daripada mana? Nabi tak ada dosa pun. Ini adalah contoh tauladan daripada Nabi kepada ummah. Nabi nak tunjuk contoh tauladan. Nabi bertaubah 100 kali sehari. Nabi maksum. Nabi maksum. Nabi terpelihara daripada melakukan dosa. Jadi taubahnya daripada apa? Sebab Nabi tidak pernah melakukan dosa. Nabi taubah adalah kerana sebagai contoh tauladan. Sebab Nabi ni menjadi contoh tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Maka Nabi tu contoh tauladan yang baik. Nabi bertaubat tiap-tiap hari 100 kali. Tapi Nabi taubat ni bukan kerana dosa, kerana semata-mata contoh tauladan dan semata-mata kerana Allah Ta'ala perintah dalam Quran supaya bertaubah. Jadi Nabi pun bertaubah walaupun Nabi tidak Nabi terpelihara daripada melakukan dosa. Walaupun Nabi terpelihara daripada melakukan dosa, contoh tauladan Nabi, Nabi bertaubah tiap hari 100 kali. Ini hak contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kena sentiasa bertaubat. Sebab apa? Sebab kita sentiasa tidak lepas daripada melakukan dosa. Terutama sekali dosa hati. Itu terutama sekali. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, itu pun samalah.
paling nak kena pelihara kena mujahadah adalah dosa hati, dosa riya, dosa ujub, dosa takabur. Walaupun dosa riya, ujub, takabur ini apabila kita bersifat dengan sifat kecelaan. Adapun kalau hanya lintasan-lintasan yang datang, segera kita tolak. Orang yang takut kepada Allah akan bertaubat walaupun tidak bersifat dengan sifat kecelaan tersebut. Buat amal contohnya, maka timbul di hati nak dapat pujian sanjungan, contoh. Itu hanya lintasan. Itu hanya lintasan. Tidak dijadikan sebagai sifat, maka tidak berdosa, bukan sifat hati. Tapi bagi orang yang takut akan Allah, segera bertaubat walaupun tidak menuruti hak lintasan hati. Sama telah kalau sifat hati seumpama tu, ada riya, ada ujub, ada takabur. Ada riya, ada ujub, ada takabur. Lintasan memang tak lepas. Hak syarak lintasan dipanggil khawatir, itu termasuk dalam perkara ittirari. Perkara ittirari ini syarak tak ambil salah. Perkara yang di luar kekuasaan kita. Kita tak boleh nak tolak lintasan hati. Buat amal banyak, orang tengok, mari terlintas di hati. Orang tengok molek lah. Nanti orang kata kita ni banyak buat amal. Kita semayang comel, kita jaga. Dah orang tengoklah kita semayang qabliyah ba'diyah depan orang ramai. Terlintas di hati, ni semayang hok comel ni. Ni berdiri hok tu. Ni rokok hok tu. Ni lah orang belajar cara semayang. Semayang comel hayat dianya. Maka timbul lintasan. Hati tidak buat amal ibadah kosak untuk dapat pujian. Tapi dia buat comel apa semua, mari lintasan. Lintasan tu dipanggil ittirar. Itu benda yang di luar kekuasaan kita. Syarak tidak ambil salah. Jadikan lintasan tu sebagai sifat hati. Itu pilihan kita. Barulah syarak ambil salah. Dosa besar, wajib segera bertaubat. Tapi dengan semata-mata lintasan pun bagi orang takut akan Allah akan sentiasa bertaubat. Walaupun tidak berdosa sekalipun, sebab hanya lintasan. Ujub, perasan. Tapi jangan lupalah takrifan ujub terdahulu. Jangan ujub hanya semata-mata ambil takrifan separuh. Sebab terkadang orang sekarang dia ambil takrifan ujub ni takrifan separuh. Rasa diri baik, ujub lalu dah. Rasa diri baik, dia letak ujub lalu dah. Itu salah gitu. Memanglah rasa diri baik. Boleh mari masjid tak rasa diri baik. Rasa diri jahat ke mari masjid ni? Boleh belajar tak rasa diri baik ke rasa diri jahat dengan boleh belajar? Boleh mari masjid, boleh belajar, boleh beramal, rasa diri baik, ujub dia letak. Dah. Jangan lupa takrifan ujub dahulu. Rasa lebih pada diri serta lupa kelebihan tu datang daripada Allah, serta tidak takut Allah Ta'ala menarik kelebihan tu bila-bila masa. Itu panggil ujub. Bukan hanya semata-mata rasa diri lebih pada ilmu, pada amal, bukan. Itu bukan ujub. Dia ambil separuh. Kena rasa diri, apabila rasa diri baik pada ilmu amal, ujub. Kena hilangkan rasa diri. Ni nak pergi situ. Nak hilang rasa diri. Lepas tu macam mana? Ikut dia lah. Ambil zikir dia, hilang rasa diri. Walhal semata-mata rasa baik, rasa comel atau tanggung ujub, selagi kita tak lupa ilmu tu datang daripada Allah. Boleh wa amal tu datang daripada Allah. Kita takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa. Apa yang Tuhan kurniakan kepada kita, itu tanggung ujub. Ada ni.
Tapi lintasan tu sentiasa datang, kena pelihara. Lintasan takabur sentiasa datang, waktu kena pelihara. Lintasan walaupun tak dosa, orang yang takut akan Allah akan segera bertaubat. Tambahan pula, kalau lintasan tu memang dijadikan sebagai sifat hati, maka segera bertaubat, bersihkan hati daripada sifat-sifat kecelaan dengan melengkapkan rukun taubat. Ni bicara hak atas garisan ni. Bicara hak atas garisan. Garisannya ni ilmu amal. Ilmu amal itu garisan. Ilmu amal ni kita je lah ilmu amal. Sebenarnya kita amal semata-mata. Ilmu tu lepas hawa-hawa dah. Ilmu tu lepas hawa-hawa dah. Ilmu lepas sebelum balik lagi mak ayah aja. Kalau tak pun kita balik, kita belajar sendiri. Selewat-lewat kita balik, berkewajipan kita belajar sendiri umur 15. Selesai lama dah ilmunya. Yang kewajipan kita sekarang adalah amal. Zahir batin, zahir batin. Ni hak kita sekarang. Jadi jalanan kita jalanan amal yang soleh, beriman dan beramal soleh. Ilmu untuk iman akidah selesai wawa dah. Ilmu untuk amal soleh selesai wawa dah. Sekarang kita jaga iman buat amal soleh sekarang. Tapi kitanya kena ilmu amal. Amal ibadah yang paling besar iman. Tapi dia sekali dengan ilmu. Sebab kita kadang-kadang belajar tu kemudian cuai kita bertaubat dengan Allah. Jadi ilmu amal. Ilmu amal tu jalanan kita. Dan jalanan ni lah tak lepas daripada dosa. Perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak dititik beratkan ilmu, nak bicara taubahnya macam mana? Sebab dalam kitab ni nak bicara taubah ni selepas bicara 10 sifat kecelaan. Mana 10 sifat kecelaan ilmu kena kemas. 10 sifat kecelaan terdahulu, apabila bersifat dengan sifat kecelaan ni nak taubah ni. Jadi sifat kecelaan dosa dengan Allah yang wajib kita bertaubah, dosa tu kena molek dah. Sebab apa? Sebab 10 sifat kecelaan terdahulu maknanya selesai belajar. Sebelum tu bicara hak anggota zahir yang 7. Maka dibicarakan perkara-perkara dilarang daripada anggota zahir yang 7. Mana kemah dah kitanya. Mana kau dosa mata, telinga, lidah, apa semua. Kemudian hak sebelum tasawuf ni pekoh. Sebelum pekohnya akidah. Tapi kalau tak ada didasar dengan ilmu, tak ada taubat. Nak taubat dari riak, ujub, takabur. Kena ada riak, ujub, takabur. Tak kena terkadang riak, ujub, takabur bukan hanya lintasan hati, sifat hati selama-lama. Bukan lintasan hati, sifat hati selama-lama. Lepas tu nak taubah macam mana? Mengekali dosa besar. Tak ada taubah. Tapi kalaulah tak ada ilmu hak usuluddin, hak pegangan pun pegangan yang terpesong, tak tu tak ada bicara lah waktunya. Waktu balik awal tu tak ada bicara. Jadi bicara taubah selepas daripada bicara ilmu. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, akabah taubah, akabah yang pertama, akabah ilmu, akabah yang pertama, akabah taubah, akabah yang kedua. Mala yutilbal ilm falaisa bitaib. Mereka yang tidak menuntut ilmu tidak ada taubah bagi mereka. Tak ada taubah. Dan ni ilmu untuk memastikan kita kembali kepada Allah dengan pegangan yang sebenar, daripada terdahulu jauh daripada Allah dengan pegangan yang terpesong, kembali kepada Allah dengan ilmu sembahyang yang sebenar, daripada terdahulunya jauh daripada Allah dengan jahil ilmu berkaitan dengan ilmu sembahyang.
Bukan tinggal sembahyang je dosa besar. Sembahyang tanpa ilmu, sembahyang tidak melengkapi syarat rukun, itu pun dosa besar. Jadi taubat nak kembali kepada Allah dengan sembahyang sebenar, dengan sifat-sifat hati yang baik, dengan membersihkan daripada sifat kecelaan, yang mana sifat itu dosa-dosa yang besar yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Taubah ni kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara hak berkaitan dengan jalanan taubah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yakbalu taubatal abdi malam yugharrir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar azza wa jalla. Azza wa jalla, kadang-kadang kita jalla wa azza, kadang-kadang Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ni dah hadis ni, innallaha azza wa jal. Kadang-kadang kita Allah jalla wa azza. Apa dia azza ni? Yang maha mulia. Jalla lagi maha besar. Ta'ala maha tinggi. Gitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, aku menyuci akan Allah, akan sebagai menyuci Allah yang maha tinggi. Allah azza wa jal, azza Allah yang maha mulia, jalla yang maha besar. Kena ingatlah juga, kita duduk sebut, kita duduk dengar semua kan, Allah Ta'ala tu dah apalah, Ta'ala tu maha tinggi. Azza wa jal, jalla wa azza. Jalla maha besar, azza maha mulia. Bahawasanya Allah ada Ta'ala sini, dalam hadis tak tahu, dalam terjemah ni ada. Bahawasanya Allah Ta'ala, Ta'ala tu maha tinggi. Yang maha mulia terjemah pada azza. Lagi maha besar itu terjemahan kepada jalla. Menerima ia ya Allah akan taubah hamba selama belum sampai rohnya kepada halkum, sebelum sampai nyawanya kepada halkum. Ini hadis ini adalah syarat taubah. Rukun taubah dia akan bicara di bawah. Petok di bawah tu masuk kepada rukun taubah. Sekarang bicara syarat taubah. Syarat taubah selagi nyawa tidak sampai batang halkum. Nyawa sampai batang halkum, nak bertaubah, taubah sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni secara individu. Dan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatla asy-syamsu, qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Artinya, barang siapa yang taubah ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, daripada tempat lenyapnya, maghribiha tempat tenggelam, tempat tenggelam. Mana tempat tenggelam? Sebelah barat lah, itu tempat tenggelam. Tempat tenggelam mana sebelah barat. Sini tempat lenyapnya, tempat lenyapnya, tempat tenggelamnya. Nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubahnya. Nescaya
menerima Allah Ta'ala akan taubahnya. Hak ni hak umum. Hak tadi itu secara khusus, secara individu lah panggil dah, secara sendiri-sendiri. Ni umum ni. Secara sendiri-sendiri, syarat untuk diterima taubah selagi nyawa belum sampai batang halkum. Hak umumnya selagi matahari belum naik sebelah barat. Tu hak umum. Selagi nyawa belum sampai batang halkum, itu secara seorang-seorang. Itu syarat untuk taubah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat taubah. Selagi nyawa tidak sampai batang halkum, selagi matahari tidak naik sebelah barat. Sebab matahari akan naik sebelah barat, kemudian sampai tengah langit matahari akan kembali balik kepada sebelah barat, dan matahari akan keluar daripada sebelah timur. Tapi start daripada situ, taubah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hampir kiamat. Tapi atas diri masing-masing, selama nyawa belum sampai batang halkum. Maknanya kalaulah dalam keadaan uzur dah, berat dah penyakit, pintu taubah tetap terbuka. Maknanya dalam keadaan berat dah, penyakit berat dah, penyakitnya berat dah masa itunya, tak ada peluang dah nak taubah, peluang taubah terbuka luas. Selagi nyawa belum sampai batang halkum, dia tak nazak laginya. Tapi memanglah dia terlantar banyak penyakit, banyak penyakit dianya, orang yang tolong dianya, tak ada peluang dah nak taubah. Tidak, selagi nyawa belum sampai batang halkum. Tambahan pula masa tu kena lebihkan harap akan keampunan Allah. Rojak, harap akan keampunan Allah, harap akan rahmat Allah yang luas, harap akan kurniaan Allah yang besar. Ketika dalam keadaan uzur dah, kena lebih harap daripada takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti selepas daripada selesai bicara sifat mahmudah yang pertama, sifat taubah akan disusuli dengan sifat mahmudah yang kedua, sifat khauf, takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bicara khauf itulah, bicara takut akan Allah, dia didatangkan bicara harap akan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, harap akan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara bab raja. Kemudian dalam kitab An-Nabagati ni, dia akan datang pula yang dipanggil umniyah, dipanggil angan-angan. Satunya mengharapkan akan keampunan dan rahmat Allah, satunya angan-angan akan dapat keampunan dan rahmat Allah. Itu dipanggil angan-angan. Sebab apa? Sebab harap ni dia ada jalanan dia. Harap ni buat asbab dulu molek, kemudian harap akan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jalanannya tidak dituruti, hanya harap, itu bukan panggil harap, itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Yang mana bicara bab takut dan harap dalam kitab Minhajul Abidin cukup panjang. Cukup panjang bicara dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi dia bicara khauf dan raja di lebih daripada tengah dah lah. Sebab dia duduk di akabah yang kelima dah. Akabah yang kelima dah, Akabatul Bawais, membicarakan khauf dan raja. Maknanya kalau kata kitab kau,
di 2/3 dah lah. Baki lagi 1/3 je di belakang. Sebab contoh dalam kitab Minhaj terjemahan Syekh Daud, kitab Minhaj terjemahan Syekh Daud, dia tak sampai 150 kalau tak silap muka surat dia. 140 lebih-lebih gitu je. Jadi Aqabah yang kelima ni muka surat 97. Surat 97. Jadi maknanya sudah 2/3 dah lah. Sebab itu Aqabah yang kelima. Aqabah dia bonggok-bonggok peringkat-peringkat. Dalam kitab Minhaj ada 7. Dimulai dengan Aqabah ilmu. Ni Aqabah taubah. Lepas tu Aqabatul Awaiq yang ketiga, Awariq yang keempat, Bawais yang kelima, Qawadih yang keenam, Aqabatul Hamdi wa Syukri yang ketujuh. Jadi Aqabatul Bawais ni yang mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah dua. Takut itulah yang mendorong kita mengabdikan diri akan Allah. Mengabdikan diri akan Allah ni dua jalan. Yang pertama mengerjakan suruhan, mengabdikan diri akan Allah. Yang kedua meninggalkan larangan. Itu dipanggil kita mengabdikan diri, kita menghambakan diri akan Allah, bukan hanya buat disuruh, tinggal dilarang. Itu pengabdian diri kita kepada Allah. Kita nampak boleh pahala satu je kita nampak. Buat suruhan boleh pahala. Kita menjauhi larangan, kita duk jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Tu pahala wajib sentiasa tu. Kita tak nampak tu. Kita cuma nampak alhamdulillah. Kita bertambah baik dah. Mujahadah pelihara mata, pelihara telinga, pelihara lidah. Tak kena dah dosa kita learning. Bukan tak kena dosa je, boleh pahala wajib. Sebab kita dapat memelihara diri. Kita mengerjakan suruhan itu memang kita tahu dah pahala. Tapi kita memelihara diri daripada melakukan perkara yang maksiat, itu pahala wajib. Cuma kita perasaannya alhamdulillah, kurang dah dosa mata, kurang dah dosa telinga. Sebab apa? Sebab kita jaga mata. Nampak benda-benda yang salah kita tak tengok. Tak berdosa kita, bukan tak berdosa saja, boleh pahala wajib. Kenapa? Kerana kita mengabdikan diri akan Allah dengan menjauhi larangan. Kenapa kita mengabdikan diri akan Allah dengan menjauhi larangan? Kerana takut akan seksa Allah. Kenapa kita memelihara daripada melakukan perkara dilarang? Kerana kita harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harap akan syurga Allah. Tu. Jadi dua tu pengabdian diri kita kepada Allah. Mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, menjauhi larangan. Nak dua ni lah dia mari daripada khauf dan raja. Bukan lebih sukar kita nak menjauhi daripada larangan daripada kita nak mengerjakan suruhan. Oh, semayang boleh molek-molek ada, berjemaah lagi molek-molek ada. Tapi pelihara mata daripada maksiat, pelihara telinga daripada maksiat, pelihara lidah daripada maksiat, umpama mengumpat, mudah nak pelihara, mudah nak menjauhi. Tambahan pula sekarang ni dosa daripada jari sekarang ni, dengan umpatan, dengan makian, dengan fitnah. Ini pula dosa anak Adam pula ni. Ni kena jaga ni. Siapa masir, siapa musing dah ni. Kita orang belajar agama, ada akhirah, pelihara diri molek. Jangan terbabit dengan umpatan, makian, fitnah. Jangan terbabit. Pelihara, menjauhi daripada maksiat. Itu pahala wajib. Itulah pengabdian diri kita kepada Allah. Nak mengabdikan daripada Allah ni, khauf dan raja. Kenapa kena jaga diri kita? Kerana takut akan seksaan Allah. Kenapa? Kerana raja harap akan rahmat dan keampunan Allah. Kita dah pelihara diri kita, langgar melada. Lepas tu mudah-mudahanlah dapat rahmat Allah, mudah-mudahanlah dapat kemenangan. Itu bukan harap, itu angan-angan yang dicela pada syarak. Ada ni. Waktu itu semua pembicaraan fardu ain belaka.
Pembicaraan fardu ain, bab khauf dan rajak. Kemudian hak berkaitan dengan apa kau maksiat yang wajib kita jauhi. Selesai dah bicara. Maksiat 10 sifat kecelaan. Selesai dah bicara, kita pernah bagi hati. Menjauhi daripada maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat perut, maksiat farad, maksiat tangan dan kaki. Tangan tu jaga molek. Tangan tu jaga molek. Jangan mudah-mudah nak share, nak apa, jangan. Kita harap akan keampunan Allah. Harap buat jalan molek. Cuma apabila dalam keadaan agak lemah, agak sakit, ketika tu dia kena lebih harap daripada takut. Kena lebih harap dan takut. Pintu taubah tidak akan tertutup selagi nyawa tidak sampai batang halkum. Tapi nak jalan tu ilmu. Jalan tu ilmu. Ilmu macam mana kita nak belajar, macam mana kita sudah tak mampu nak datang ke masjid surau. Sekarang ni mudah, langit terbuka rakaman. Tapi diuji dengan macam-macam pula. Ada mata pun tak molek, telinga pun tak molek. Ni ujian besar belakang. Tak apalah mata tak molek, boleh dengar lagi. Telinga pun berat. Ujian belakang lah tu. Kalau daripada mereka yang ilmunya tak selesai, atas anak-anak cucu lah pula yang buka jalan molek. Orang tua ni nak belajar sangat-sangat, mata tak nampak tak apa, boleh dengar, telinga bermasalah. Kemudian nak ajar-ajar ni pula apabila tak sihat, dia apabila tubuh tu lemah, otak pun lemah. Sebab al-aqlus salim minal jismis salim. Akal yang molek mari daripada tubuh yang molek. Sehat, barulah akal sehat. Kalau tubuh sakit, gitulah. Anak cucu lah pula yang berperanan. Cerita agama, bicara bab akidah. Bicara bab akidah. Lepas tu bab-bab nak qada sembahyang, nak qada puasa. Sembahyang 5 waktu tu pun nak puasa macam mana? Ramadan pun tak puasa dahnya. Nak qada puasa lama macam mana? Macam mana pula jalan dia? Lepas tu kena ilmu molek lah. Anak cucu kena berperanan lah situnya. Anak cucu kena berperanan. Sebab ada orang tua-tua ni kadang-kadang dia baru je sedar. Bila diuji pula seumpama tu, dia jadi macam putus asa. Dia panggil kunut, putus asa. Hak tu dicela pada syarat jangan putus asa. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Kisah ni kisah Wahsy tu lah. Hak tombok Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu tu. Wahsy tu. Kisah Wahsy tu lah. Ayat turun satu peringkat. Kan Wahsy kan dia tombok kan dada Sayyidina Hamzah. Tu ayat Tuhan kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Sebab yang bertaubat kembali pada Allah pada masa Nabi itu orang yang nak bunuh Nabi, orang yang bunuh sahabat Nabi dalam peperangan. Hak bertaubat tu, bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dia korbankan diri dia untuk menegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid. Mana contoh? Ikrimah anak Abu Jahal mati syahid. Ni makna hak bertaubat pada masa Nabi ni berat-berat kejahatan lampau. Kita berat-berat pun tak ada lah berat seumpama tu. Tapi kena tu lah. Sebab ilmu kurang, tambah sekali ilmu pegangan kurang, atau anak cucu lah berperanan. Sebab nak belajar betul benar dia sudah
lemah, sudah sakit. Pasal jumpa dah seumpama ni. Jadi dia nampak macam tak ada bahagian. Tak ada bahagian macam mana? Nyawa belum sampai batang halkum. Matahari belum naik sebelah barat. Tak ada harapan macam mana? Mati, pahala belum lagi putus dengan amal ibadah anak cucu. Dosa belum sempat bertaubat. Dosa sentiasa diminta ampun oleh anak cucu. Dosa sentiasa diminta ampun oleh orang-orang yang soleh. Orang soleh sentiasa minta keampunan kepada orang yang hidup dan orang yang mati. Mati sendiri tidak dapat minta ampun, tapi anak cucu minta ampun, orang soleh minta ampun. Kena buka jalan biar dia jadi harap akan rahmat dan keampunan Allah. Tapi jalan tu kena ada lah. Jalan tu ilmu. Kalau ilmu tu baru-baru, kena keluarga lah pulaknya. Kena keluarga yang bincang berilmu, cerita berilmu, sentiasa dengan ilmu. Jadi selagi nyawa belum sampai batang halkum, selagi matahari belum naik sebelah barat, masih lagi cukup syarat untuk bertaubat. Bila cukup syarat untuk bertaubat, lengkapkan dia punya rukun taubah pula. Dan ketahui ilmu bahawa makna taubah pada lurah kembali dan pulang, dan pada syarat barang yang berhimpun padanya tiga rukun taubah. Pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat. Yang ketiga, mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Ini tiga rukun asas kepada taubat. Benar dosa meninggalkan kefarduan, tambah rukun taubat yang keempat, qada kembali. Dosa dengan anak Adam sama juga, tambah rukun taubat yang keempat, kena minta maaf dengan anak Adam terlebih dahulu. Ini bicara rukun taubat. Syarat taubat masih lagi cukup, maka lengkapkan rukun taubat. Mudah-mudahan taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.